Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar PTIN sekalian. So, apa khabar semua? Adakah semua dalam keadaan yang sihat walafiat? Dengar suara cikgu tak? Boleh respon sikit di ruangan chatting? Cikgu doakan semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey. Di sebalik pandemik ini, ya mungkin hari ini akan adalah pelajar-pelajar yang mungkin kali terakhir bersama dengan cikgu mungkin. Jadi sebelum kita nak masuk kepada sesi persekolahan pada 20 hari bulan 2021 kan, ya. Jadi cikgu difahamkan 21 tu kamu terus percubaan. Paper apa? Paper yang paling best. Paper apa tu guys? Paper yang paling best sekali, paper AdMath. Betul ya? So ada yang start buka sekolah tu dengan paper yang lain tak? Farah ya, kod Farah. Ada paper lain tak? Macam Yokuan bukan 21 ya. Yokuan dia 25 untuk AdMath ya. Oh, Ideal kimia dulu Ideal. AdMath berapa hari bulan Ideal? Cikgu ingat kita boleh benarkan dia orang buka suara lah ya, sebab ni grup PTIN saja. So kalau kamu nak bercakap, kamu just buka aja, unmute je suara, cikgu akan dengar. Bukan unmute all, tapi dia allow tu. Jadi kalau kamu rasa nak bercakap, kamu just on je suara. Aidil, boleh Aidil? Suara dengar. Okay, Adil. Dia cuba bercakap suara tu sikit, Adil. Dengar tu suara Adil. Tak dengar. Dia di sini, laptop ni. Tak ada. Adil tengah bercakap ke? Orang lain dengar tak suara Adil? Adil macam tak bercakap apa-apa. Tapi dia tengah bukakan mic dia tu. Sekejap cikgu tengah tengok sekejap. Cikgu rasa mungkin mic Adil kot. Cuba check balik semula. Okay, so para pelajar dikasih sekalian. Ideal 26. Not allow. Dia kata not allow. Allow balik. Tu allow dah tu. Kamu dah buka dah. Cikgu nampak dah. Kamu punya tu dah boleh dibuka. Ya. Okay, nak bercakap sesuatu Del? Boleh Del? Bagi kata-kata semangat sikit. Pelajar top dalam SDM ni. Pelajar top SDM. Aisyah Kimi. Dengar ke suara? Main mic tu. Dengar tak? Headset tu. Enggak boleh. Sekejap dia Sekejap dia. Okey lah. Dia dah allow dah tu. Oh, sebab kamu malu ni cikgu rasa ni. Kamu, alah gedik betul lah. Jenuh cikgu dah tengok. Setting semua dah buka dah. Yang lain siapa-siapa boleh tolong buka tak? Ambil suara you all. Salah seorang lah siapa-siapa pun. Just cakap sesuatu je. Hai cikgu. Kata cikgu handsome sikit. Alright. Kita nak mula ni. Cikgu nak pastikan setting kita boleh membenarkan you all semua boleh bercakap. Boleh seseorang, siapa-siapa je? Nabil, Sound Rosak pula. Okey, sesiapa yang rasa macam berani untuk bercakap sedikit. Siapa-siapa je lah. Cikgu Izan lah. Izan. Izan ada kat sini ke? Izan ada, Izan. Izan boleh Izan buka kami siap suara kamu. Cakap sikit Izan. Alah malu tak payah malu lah Izan. Cakap sesuatu je. Cakap, hai cikgu, saya sihat ni. Boleh, sikit je. Tak dengar. Tapi dengar suara dia orang tak? Oh cikgu. Okey, tak apa cikgu rasa mungkin tak apa kalau kata kamu dah betul-betul nak bercakap tolong bagi tahu cikgu ya. Okey, tak apa kelas, cikgu tak nak buang masa. Okey, hari ni sebenarnya kita nak bincangkan dengan satu topik satu kertas percubaan negeri Temerloh Pahang Temerloh. Jadi macam biasa tahu, grup dalam ni ialah grup-grup kita-kita je. So grup-grup PTIN saja. So kalau kamu nak bercakap atau kamu nak bertanya soalan, buatlah macam biasa saja. Alright. Cikgu bagi tahu dengan kamu terus terang paper 1 Temerloh ni okey, siapa yang dah cuba paper Temerloh ni? Yang cikgu share dalam grup ataupun yang kamu ni, siapa dah cuba? Okey, boleh cikgu tahu tak siapa dah cuba? Okey, Farah dah cuba. Lagi siapa dah cuba dah? Siapa yang dah print dah cuba? Kalau kata bukanlah kata cuba semua 25 soalan pun, kalau macam sekali lalu kamu buat sikit-sikit pun, siapa dah cuba? Okey, Aidil not yet. Okey, Nabil dah.
Atikah sikit juga. Okey, good. Okey, saya dah buat. Saya dah select Ali. Okey, Ali. Tak apa, ada usaha juga Ali kat situ. Yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Okey, siapa yang dah cuba ni, boleh tak? Okey, Puteri Alina, beberapa soalan je. Okey, yang mana dah cuba ni, boleh bagi tahu tak soalan tu kamu boleh jawab tak? Kalau cikgu bagi skala yang 0 sampai 10, berapa skala yang kamu nak letak dekat skala tersebut, paper tersebut? Okey. Alright, ada yang DM kat situ. Okey. Soalan dia, cikgu boleh kata soalan paper Temerloh ni paper yang tak berapa levelnya terlalu tinggi. Tapi kenapa cikgu pilih ke paper Temerloh? Sebab kita nak revise balik kalau boleh ke semua apa-apa basic-basic yang kita nak jawab ya. Sambil cikgu nak bincangkan dekat kita screen ini, cikgu akan ulas sedikit dengan beberapa info-info terkini. Okey. Alright, so guys, kita mulakan sekarang ya. Tak nak buang masa. Alright, jom. Okey, so kalau lihat pada skrin cikgu dekat sini, skrin komputer cikgu. Okey, soalan ni soalan memang real Temerloh punya percubaan. Alright, so kalau tak clear suara dan sebagainya, tolong maklum cikgu ya. Ya. Okey, so kita teruskan dengan soalan pertama dulu. Mana soalan pertama kita? Okey, soalan pertama. Okey, kalau kita perhatikan dekat skrin kita ini, soalan pertama ni nampak macam bentuk koordinat guys ya. Dia kata diagram 1 shows two straight line OP dengan OQ. Okey. So soalan ni soalan yang sangat mudah. Soalan 2 markah aja. Dia minta vektor OP dalam dia minta XI dalam kita bentuk vektor lah, dalam bentuk vektor. XI dengan YJ. Mudah aja ya. Untuk OP, make sure ya kita revise. Kalau letakkan kita punya OP tu, pastikan kita kena ada arrow dekat situ. Dia buat balik dah. Dia buat balik dah. Okey. Ada? Okey. Kalau kita nak OP kan, OP. Ambil pen ni, ambil laptop lama lah. Sekejap Ing dia buat hal pula hari. Okey, right. Ada? Okay, dia kena tutup buka balik. Sekejap. Cikgu cuba buka balik semula. Tukar balik semua robot. Dia tak boleh nak zoom in tu. Laptop lama tu okey, sensitif lagi. Tak boleh pula. Sekejap tunggu sekejap tau. Okey, sekejap. Cikgu kena tukar balik, setting balik. Okey. Sekarang ni kalau kamu lihat kat situ, mudah je sebab apa? Kita punya OP. Okey, apakah vektor bagi OP? Apakah vektor bagi OP? Untuk OP kalau kita lihat, untuk OP, O ke P. Cikgu sebenarnya laptop yang satu lagi tu dah jahanam dah, jatuh dah. Ada tim teknikal cikgu jatuhkan dah. Jadi cikgu terpaksa kena pakai laptop yang second cikgu punya ni. Okey, so OP kita kalau kita lihat koordinat dia mudah je kita letakkan 5i tambahkan dengan 3j. Tapi jangan lupa kita ada simbol cacing dekat situ. Right, kalau kita tengok kat skrin balik, okey, team you kena aktif lah. Kena main tukar-tukar dekat soalan dengan soalan kat whiteboard Okey, so kalau kita lihat dekat Q kita, okey, untuk yang soalan seterusnya dia minta vektor OQ, QO tau, bukan OQ QO So kalau QO kita lihat kat situ, untuk point Q, okey, cikgu letakkan kat sini koordinat Q dulu. Koordinat Q. Apakah koordinat Q? Koordinat Q adalah negatif 8 dengan kita punya 4. Okey, dia nak apa? Dalam bentuk kita punya OQ vektor. Dia nak vektor kita punya QO. Right, so dalam bentuk kita punya matrix tau. Itu kita panggil sebagai bentuk matrix Kita bentuk matrix So, QO bukan OQ Jangan letak negatif 8 pula. So kalau QO dia terbalik lah. Kalau negatif dia jadi apa? Dia jadi 8. Kalau 4 positif jadi negatif 4. So ini soalan 2 markah sahaja, tak banyak Okey. Kita tengok daripada soalan yang seterusnya. Okey, dan jangan lupa juga. Okey, dah boleh dah. Okey, jangan lupa juga dalam kita punya vektor juga dia mungkin boleh bagi satu tanda ni. Contoh kan letak macam ni kan? Letak modulus ni. Okey. Apa maksud modulus ni guys? Apa maksud modulus ni? Kalau dia beri dalam bentuk modulus. Modulus ni maksudnya apa? Dia nakkan kita punya magnitude. Kalau magnitude nak buat apa? Kita ingat Pythagoras theorem. Ingat
Kalau magnitude ingat apa? Ingat Pythagoras theorem. Apakah Pythagoras theorem kita? Kalau kita punya QO, okey. So kita ada 8 dengan negatif 4. Okey. So kalau nak magnitude dia ya, kalau nak magnitude dia, kita akan ambil adalah nilai X tu kuasa 2, tambahkan dengan negatif 4 pun kuasa 2, punca kuasa keseluruhan. Ini adalah kita punya Pythagoras theorem. Kalau dia nak, kita punya magnitude. Kalau dia nak magnitude. Dia juga boleh nak dalam kita punya vektor unit dalam arah. Kalau nak vektor unit dalam arah, kita buat apa? 1 per, hasil ni lah contoh kan. Kita selesaikan sekejap 64 tambah dengan 16. 64 tambah 16 berapa ya? 80, punca kuasa 80 lah kan. Punca kuasa 80. Maka dia kata punca kuasa 80. Lepas tu kita akan masukkan dalam kita punya QO kita balik semula. Iaitu kita punya 8I tadi tolak dengan 4J. Lepas tu kita kembanglah darab masuk ke dalam. Ini kalau dia nak vektor unit dalam arah. Tapi soalan ni soalan 2 markah aja. Soalan yang mudah sangat ya. Soalan dia nak soalan hanya menyelesaikan kita punya dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk kita punya OP dengan kita punya QO sahaja vektor. Okey, kita teruskan. Okey guys, cikgu akan laju sedikit. Kalau cikgu terlalu laju tolong bagi tahu sebab kita kalau boleh nak catch up kan dalam 1 jam setengah ni kita nak catch up semua soalan kita 25 soalan. Jadi kalau kamu tengok soalan paper temeluh ni kamu tak perlu revise lagi lah ya, sebab hari ni kita habiskan semua paper temeluh ni, paper 1 ya. Okey, soalan nombor 2 ni bab apa ni guys? Kalau kita lihat soalan 2 ni. Kalau kita tengok dalam graf ni kita dah nampak dah. Tengok dalam graf ni pun kita dah nampak dah. Bab apa ni? Bab ini adalah bab hukum linear ataupun linear law. Terima kasih Nabil. Betul ya, hukum linear. Rajah 2 di bawah menunjukkan garisan XY melawan X. Dilukis ya. Tentukan persamaan bukan linear. Persamaan bukan linear ya. Ini adalah persamaan yang boleh dijadikan linear lah kan. Sebab garisan ini telah dilinearkan. Garisan dia telah dilinearkan. Bila telah dilinearkan macam ni, maksudnya dia nak persamaan yang bukan linear. Okey. Kita kena bina persamaan linear dia dulu. Okey, kalau kat sini kita nampaklah kita boleh cari kecerunan kita. Apakah kecerunan kita? Gradient kita. How to find your gradient? Gradient kita. Gradient kita boleh cari gunakan kalau ada budak samtouch. Kat sini tak ada samtouch dia orang selalu gunakan Yui cookie. Pernah dengar cikgu sebut kan Yui cookie kan? So iaitu Y2 tolak Y1. So tapi nasihat cikgu lah kalau boleh kita labelkan dulu ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Macam tu. Right? Minyak Yui cap limau Aidil. Minyak Yui cap limau. Yui cookie. Katanya lah Yui cookie kan. Tapi berkesan tau, ramai yang cikgu test, ramai yang boleh ingat kalau Yui cookie tu. Okey, so kita akan ambil Y2 tolak Y1 lah. So kita punya gradient Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Berapa tu? 9 tolak 6 cikgu terus tulis 3. 3 tolak 0 pun 3. Oh, gradient dia 1 je. Ni gradient dia 1. Jadi kita masuk dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Sebab inilah linear Ini dah linear dah ni. Persamaan linear kita akan masuk dalam Y sama dengan MX tambah C. Cuma beza bab ini dengan bab garis lurus biasa. Y dengan X kita akan gunakan Y capital Y dengan capital X. Kenapa capital Y dengan capital X? Sebab Y kita bukan semestinya Y. Ya, dia boleh jadi XY dalam kes ini. Berapakah gradient? 1. X dia apa? Capital X ya. Sama dengan X juga. So, X plus kanan C. C lah Y-intercept. Berapakah Y-intercept untuk linear ni? 6. So, dia lah sama dengan 6. Okey, adakah nak tinggal macam ni guys? Adakah kita nak tinggal macam ni? Kalau tinggal macam ni, adakah dia bentuk linear ke bukan linear? Okey. Kalau pelajar tinggal dalam bentuk macam ni, cikgu boleh kata dia juga adalah bentuk bukan linear. Faham tak? Sebab walaupun kita jadikan, walaupun ini adalah kita dah jadikan XY, ini Y kita, M dia 1, X dia X, C dia 6. Ini juga sebenarnya adalah persamaan yang bukan linear. Sebab dia bukan Y sama dengan kita punya something kan. So inilah bentuk yang bukan linear juga. Ataupun cikgu, saya tak puas hati cikgu. Saya tak nak tinggal macam ni. Saya nak buat apa? Saya nak darabkan semua dengan Y. Nak hilangkan Y. Boleh? X sama dengan XY tambahkan dengan 6Y. Pun bukan linear juga. Betul tak? Bukan linear juga. Ataupun cikgu, saya tak nak buat macam ni. Saya nak tukarkan Y ni naik ke atas. X tambah 6 semua turun ke bawah. So dia jadi apa? You boleh tinggal juga dalam bentuk X perkan dengan X tambah 6 sama dengan Y. Ataupun dalam kata mudah cikgu kata Y sama dengan X perkan dengan X tambah 6. Macam ni. You boleh tinggal dalam bentuk macam ni pun bukan linear juga. Walaupun ini sebenarnya telah dilinearkan. Tetapi kalau kita lukis dalam bentuk yang sebenar. Sekejap cikgu tunjukkan Kalau graf kita yang sebenar, dia akan jadi kita punya graf yang bukan linear.
Macam mana bentuk graf dia? Siapa tahu? Siapa tahu X per Y sama dengan X tolak X tambah 6 tu. Macam mana bentuk graf dia? Jom kita tengok sikit. Cikgu tunjuk sikit gunakan kita punya software. Siapa yang nak main-main guna graf boleh gunakan ni tau. Kita panggil sebagai Desmos. DESMOS. Okey. So tengok macam mana graf dia ya. Graf dia X kita bahagikan dengan Y. Mana Y kita? X bahagikan dengan Y sama dengan X tambah 6 tadi kan? X tambah 6. Okey. Alamak, apa jadi ni? X per dengan Y. Mana Y kita? Sama dengan sebelah dia. Sama dengan X tambah 6. Desmos ni dia boleh buat graf dia. Mana graf kita? Tak jumpa pun mana graf kita ni. So kena buat slider lagi. Tak boleh jumpa graf dia. Okey, so inilah graf kita. So X tu sama dengan apa tu? Dia nak tanya X tu sama dengan apa. So dia boleh X tu dia boleh berubah-ubah lah. Kalau X tu kita berubah-ubah. So ini bentuk graf dia, nampak tak? So bentuk graf dia tu boleh berubah-ubah mengikut nilai X yang berbeza-beza. Macam tu. Jadi dia adakah dia linear ni? Asalnya dia bukan linear juga. Tetapi kalau ini kalau kita jadikan paksi Y dengan paksi X tu Y dengan X lah. Tapi kalau kita perhatikan dekat sini, graf ini dia menggunakan Y per X per Y itu sebagai paksi Y, maka dia telah linearkan. Tapi kalau kita gunakan X per Y ni, dia akan jadi macam inilah graf asalnya. Nampak? X ni dia boleh berubah-ubah lah. Kalau ikut graf kita lah. Kalau you masukkan kita punya persamaan nombor 2, siapa yang ada komputer kat sebelah ke, boleh guna. Buka Desmos tengok macam mana graf kita. Yang ni pun sama juga. Ketiga-tiga ini adalah ketiga-tiganya dalam bentuk dalam bukan linear. Jadi dia boleh terima sebagai jawapan lah mana-mana salah satu jawapan yang kamu nak letakkan. Okay. Right, so kita teruskan daripada soalan nombor 3. So, nombor 3 guys. Kalau kita perhatikan dekat sini, soalan ini soalan function. Ya, soalan f fungsi tunggal biasa. Kemudian kita ada fungsi apa ni kita panggil? Fungsi ini kita panggil sebagai fungsi gubahan. Ya, composite function. Okey, apa yang kita nak buat ni guys? Okey, so kita ada f dalam bentuk rs, kemudian kita ada ffx, ya. So yang kita boleh buat, kita akan cuba untuk jadikan f tunggal ini ke dalam f, iaitu ffx tu nanti kita akan bandingkan dengan kita punya fungsi yang kedua yang kita ada. Okey. So cikgu mulakan macam mana fungsi gubahan kita. Okey, so fungsi gubahan biasanya cikgu nasihatkan kena buat apa? Kurungan petak di belakang. Okey. Okey, kita akan masukkan fungsi f yang depan dulu. Okey, apakah fungsi f tu? Rx tolak s kan? So kita akan tinggalkan x tu dalam kurungan macam tu. Ini adalah fungsi yang depan. Apakah fungsi yang kita nak masukkan ni? Fungsi yang kita nak masukkan ni adalah fx kita. Apakah fx kita? Sekali lagi kita wujudkan rx tolak kita punya s. Okey, expand kan kita dapat r square x tolak dengan rs tolakkan dengan s. Maka yang kita dapat ini adalah kita punya fungsi apa? Yang kita dapat ini adalah fungsi gubahan tapi dalam menggunakan fungsi tunggal tadi. Apa yang kita perlu buat? Kita akan bandingkan dengan ffx yang kedua itu. Ingat kalau f kuasa 2 tu maksudnya apa? Ffx juga. Kalau f kuasa 3 tu maksudnya apa? Fffx. Kalau f kuasa 4 maksudnya apa? Fffx, ya. Kalau f negatif 1 maksudnya apa? Fungsi sungsang. Ya. So benda-benda itu dah dalam kepala kita dah sebab kita dah nak masuk SPM lah ni guys. Lagi sebulan lagi ni. Lebih kurang sebulan lah plus minus. Buka-buka sekolah ni. Ya, buka-buka sekolah ni adalah kamu percubaan. Seminggu kan, percubaan seminggu. Lepas tu ada yang masuk sampai drag sampai 2 minggu, ya. Okey. Lepas habis tu ada tak masa lagi nak sampai ke SPM 2020 plus tu, 22 Februari tu. Jadi kamu punya masa ni guys, jangan buang masa lagi lah. Kalau kamu dah ada apa-apa habit yang sekarang ni, contohnya habitnya buang masa, contohnya aku suka tidur sangat, ya. Jadi ketika ni lah masa yang sesuai untuk buang bad habit tu. Kamu kena kekal fokus. Kekal fokus. Ini adalah kita punya saat-saat akhir. Golden goal guys. Kalau main bola tu dia ada golden goal tu. Kalau dulu lah kan. Kalau dulu peraturannya siapa seri tu dia golden goal tu, siapa gol dia menang. Kan. Ya. Ideal dia suka makan. Kalau suka makan teruskanlah suka makan kan. Wafa kan. Siapa yang suka-suka macam main-main TikTok ke kan. Contoh-contoh kan. Benda-benda yang lara lah. Ketika ini tolong buangkan dalam masa 1 bulan ni. Sampai SPM betul-betul. Okay. Macam tak tahu je Wafa kan. Gelap panjang dia. Okay, so kita bandingkan guys. Kita bandingkan. Okay, bila kita bandingkan kita punya ffx F kuasa 2 tu cek tulis ffx juga Okay, kita nak bandingkan dengan 9x tolakkan dengan 5. Okay, kita bandingkan lah. Kita bandingkan.
Kita bandingkan. Nak banding apa dia? Kita bandingkan, cikgu tunjukkan, bandingkan perkali bandingkan perkali X. Apakah perkali X? Sorry tulisan buruk sikit. Okey, apakah perkali X? Inilah ni. Ini perkali X lah. R kuasa 2. Apakah perkali X bagi sini pula? 9. Okey, jadi bila kita punca kuasa 2, kita akan dapat, jangan lupa kita ada plus minus. So, R kita sama ada positif 3 ataupun negatif 3. Jadi kita nak ambil positif ke negatif? Ganti Nabil buang terus ya. Nak ambil positif kan negatif 3. Dia tengok syarat kita. Dia kata R kita nilainya kurang daripada kosong. Ya, bila kurang daripada kosong, bila R kurang daripada kosong, ya, maka kita punya R kita adalah R sama dengan negatif 3. Jangan jadi R sama dengan 3. Kalau pelajar dia kurang bagi perhatian dekat sini, kita nampaklah dia boleh jadi masuk dalam kita punya perangkap juga dekat situ. Sebab tu bila kita baca soalan mana-mana ada isi-isi penting, kita bulatkan besar-besar supaya kita tak terlepas pandang. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Sorry guys kalau skema sikit suara cikgu sebab cikgu sebenarnya baru lepas cabut gigi bongsu ni. Dah dekat seminggu lebih cikgu diam ni. Cikgu terdiam sikit sebab apa, seminggu lebih cikgu cabut dekat Jaya ni. Siapa tahu klinik Jaya sebelah pejabat pos Sungai Besar tu. So gigi bongsu tu. Ni ada satu lagi gigi bongsu nak kena cabut ni, kena operate dia katanya. 400.5 tu. Ya, kanan ni. Seksa guys. Siapa yang dah keluar gigi bongsu tu? Gigi bongsu ni lah gigi yang dia tak, sebab dia tak lurus, dia masuk ke kanan kan. Jadi dia sengit. Mungkin itulah hikmah dia kan. Okey, belum habis lagi kita punya R. Cikgu nangis ke? Cikgu nangis ke? Cikgu pun tak tahulah. Tapi dekat Jaya tu tak adalah nangis kan. Tapi sakit bubur dekat 5 hari dah. Cikgu cabut berapa hari bulan ni tu cikgu tak ingat. Tapi lebih kurang 4-5 hari lah cikgu makan bubur je. Bubur McD, bubur McD, bubur McD. Habis kuat pun bubur yang kat kedai makcik depan apa nama Daud punya mi goreng tu kat Sungai Besar tu ya. Okey, alright, kita teruskan bubur. Okey, kita teruskan. Okey, S nak dapatkan S macam mana? Kamu bandingkan ni lah kita bandingkan ni. Negatif RS tolak S sama dengan negatif 5. Okey. So R kita dah ada dah negatif 3 kan. So negatif RS, so negatif RS, negatif R dan negatif 3 juga. S kita adalah S lah. Tolak dengan S Cikgu bandingkan ni tau. Cikgu bandingkan dalam kotak cikgu ni. Okey, bandingkan sama dengan negatif 5. Jadi negatif 3 dengan negatif dah jadi positif 3 lah. So 3S tolak dengan S sama dengan negatif 5. So macam biasalah guys. So 2S sama dengan 2S sama dengan negatif 5. So S kita akan sama dengan negatif 5 per 2. So soalan ini soalan masih mudah lah guys. Cikgu pilih soalan temerloh ni supaya dia seimbang. Supaya siapa yang masih belum bersedia lagi untuk percubaan, langsung cikgu tahu ni. Ada ni yang tak buka buku langsung ni. Tak apalah 21 hari bulan. Relax sudah kan. 26 kan. Jadi kita nak refresh balik. Supaya ini asas-asas ni kita dah dapat balik ya. Okey, yang ni menarik sikit guys. Sebab ini lah kalau kita lihat pada kita punya H negatif 1. Ini adalah kita punya fungsi songsang. Kita nak buat apa? Okey, ada dua cara. Okey, cara yang biasa yang kita gunakan, kantorkan dia kan. Okey, cara yang biasa kita gunakan cara macam mana? Cara yang biasa kita gunakan, kita akan songsangkan kita punya yang ni balik. Untuk kita bandingkan dengan H biasa. Ataupun kita akan songsangkan H ini untuk kita bandingkan yang kita punya songsang ni. Faham tak? Ya. Okey, kalau cikgu tak akan songsangkan H ni tau. Okey, cikgu takkan H tu, cikgu tak nak songsang tu. Sebab ada P dengan Q. Boleh kalau nak buat pun boleh tau ya. Tetapi cikgu songsangkan ini supaya dapat H biasa semula. Okey, macam mana kita nak dapatkan H tu? Cikgu buat kita letkan biarkan Y kita sama dengan 7 tolak 3X. Okey, kita susun balik pindah. Cikgu dapat X sama dengan Y tolak 7. 7 tolak Y 7 tolak Y bahagikan dengan 3. Okey, so bila kita songsangkan fungsi songsang ini, tu dia. Kalau kita songsangkan fungsi songsang itu, maka kita dapat apa? Kita akan dapat fungsi biasa balik lah. Sebab ini adalah fungsi songsang. Betul tak? Inilah fungsi songsang. Bila kita songsangkan dia balik, kita akan dapat fungsi biasa balik. So, apakah fungsi biasa? Jangan letak fungsi kat sini ya. Dia fungsi biasa balik. So, kita akan dapat 7 tolakkan dengan X bahagikan dengan 3. Dan kita dah boleh banding lah dengan benda ni. Okey, kalau kita bandingkan dengan kita punya HX sama dengan kita punya PX tambah dengan Q. Tetapi guys, sebab ini dalam pecahan kan, kita hilangkan pecahan dia dulu. Kita separatekan dia punya fraction dulu, jadikan X di depan. Okay, perhatikan betul-betul cikgu separatekan Negatif 1/3X, yang belakang dulu tau. Baru cikgu ambil 7/3, cikgu ambil tinggalkan di belakang. Okey, ini salah satu metod yang kita gunakan lah
Kita dah boleh banding lah. Sebab kita dah susun cantik macam ni, maka kita menilai P kita sama dengan negatif 1/3. Ya. Q kita adalah sama dengan kita punya 7/3. Maka inilah jawapan akhir kita. Okey. Yang cikgu nak tunjukkan dekat sini adalah metod yang kedua, guys. Metod yang kedua. Okey. Metod yang kedua ni cikgu nak kamu fahamkan dengan kita punya asas dalam kita punya songsang. Tengok ya, cikgu tunjukkan metod yang kedua. Okey, baik. Kamu perhatikan betul-betul. Okey. Kalau cikgu tanya dengan kamu, kalau Hx sama dengan 5, cikgu ulang balik semula ya. Hx sama dengan 5, contoh kan. Okey. Cikgu tak nak bagi Hx lah, cikgu bagi fx. Okey, kalau fx sama dengan 5, siapa objek, siapa image? Lihat balik. Kalau fx sama dengan 5, maka siapa objek, siapa image? Kalau dah berdasarkan statement equation cikgu ni. Fx is equal to 5. Siapa objek, siapa image? Okey, Nabil, good. So, x adalah objek kita. Image kita siapa? Image kita adalah 5. Nabil, good. So, baik. Setuju tak kamu, kalau cikgu letakkan dalam arrow diagram, okey, cuba fikirkan sama-sama ya. Kalau cikgu letakkan dalam arrow diagram, kedudukan objek kita mesti berada di sebelah x ni, iaitu x lah. Dalam kes ni adalah x lah. Yang mana cikgu akan petakan dia menghubungkan dengan image dia 5. Inilah kita punya hubungan fx kita. Okey, perhatikan betul-betul. Ya, perhatikan betul-betul. Daripada persamaan ini, cikgu cuba hubungkan ini adalah objek kita tetapi hasilnya dapat image dia 5. 5 ni sebenarnya dah dapat, macam contohlah ada persamaan dia 3x tolak berapa ke dan sebagainya kan. So 5 ini hasil daripada kita punya image yang terhasil apabila kita masukkan objek dia x. Okey, now. Kalau cikgu buat songsangan dia, guys. Okey, kalau cikgu buat songsangan dia, dia akan jadi f negatif 15 sama dengan apa? Samakan dengan x. Okey, perhatikan apa yang cikgu cuba sampaikan ni, guys. Perhatikan betul-betul. Jika fx sama dengan 5, maka kalau cikgu buat songsangan dia, cikgu akan katakan bahawa f negatif 15 adalah sama dengan x. Apa yang cikgu buat? Cikgu akan terbalikkan objek dengan image. Sebab proses songsangan itu adalah daripada 5 kita menuju kepada x. Jadi ini adalah kita punya songsang bagi f. Jadi bila kita songsang bagi f, maka 5 ini akan menjadi objek pula kali ini. Objek untuk siapa? Objek untuk fungsi songsang yang dipetakan pergi kepada x kali ini dia jadi image. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan, ya, dalam proses ini sebenarnya cikgu nak tunjukkan bahawa kalau objek kita kepada fungsi biasa, dia juga merujuk kepada image untuk fungsi songsang. Jadi kalau image bagi fungsi biasa pula, dia adalah objek bagi fungsi songsang. Okey, setakat tu clear tak? Nampak tak cikgu main permainan objek image tu? Cikgu nak relatekan dengan soalan ni, ya. Cikgu nak relate dengan soalan ni. Ya, cikgu ulang balik semula. Fx sama dengan 5. X adalah objek biasa ni. Image dia adalah 5. 5 ini image untuk fungsi biasa, tetapi dalam fungsi songsang dia akan jadi objek. X akan terima sebagai image bagi fungsi songsang. Okey, now. Kenapa cikgu nak tekankan benda tu, guys? Menarik ni, guys. Menarik. Tanpa membuat proses songsangan yang let y ni, cikgu boleh jawab soalan ini tanpa buat proses songsangan. Buat macam mana? Kamu perhatikan soalan ini. Kamu perhatikan pernyataan itu. H negatif 1x sama dengan 7 tolak 3x. Okey, sekarang ni cikgu tanya dengan kamu. Ini fungsi songsang ya. Ini fungsi songsang ya. Untuk fungsi songsangan yang cikgu tengah tulis ini, apakah objek, apakah image? Yang mana objek, yang mana image? Siapa boleh jawab dengan cikgu? Bantu cikgu, come on. Dalam H negatif 1x, ini metod nombor 2 ya. Metod nombor 2 cikgu tengah tunjuk. Metod number 2. Okey, yang mana objek, yang mana image? Cuba perhatikan betul-betul. Ya, objek kita sebenarnya apa? Mari cikgu tukar warna lain, warna biru, tak nak, warna merah lah, cikgu pakai warna merah. Objek adalah x. Image adalah kita punya keseluruhan 7 tolak 3x. Cikgu ulang balik semula. 7 Faiz Hakimi, terima kasih. 7 tolak 3x adalah image. 7 tolak 3x inilah image. Okey, untuk fungsi songsangan ni tau. Jadi setuju tak kamu kalau cikgu nak tukarkan kepada hx biasa, tengok baik-baik tau. H biasa, maka yang image ini dia akan jadi objek. Manakala yang objek ini pula dia akan jadi image. Untuk kalau cikgu terbalikkan songsangannya, maka cikgu akan tunjukkan 7 tolak 3x akan samakan dengan x. Oh, rupa-rupanya dalam H biasa ni, dalam H biasa, kalau kita masukkan objek dia 7 tolak 3x, kita akan dapat image dia x.
Cikgu, kenapa cikgu buat macam tu? Sebab cikgu ada hash yang biasa ni. Nampak? Maka perhatikan di sini, apakah objek asalnya X. Tetapi sekarang ni kita bukan nak masukkan X. Kita akan masukkan kita punya yang ini. Untuk kita masukkan X ini ke dalam P ni. Tengok ya, cikgu masuk macam ni. P dalam kurungan. Okey, X kita akan jadi 7 tolak 3X. Nampak? X kita akan berubah. Tambahkan dengan Q. Kalau kita masukkan objek dia ini, apakah image yang kita terhasil? Image kita bagi tahu akan dapat X dekat situ. Nampak tak cara cikgu buat? Okey, siapa yang pening tolong abaikan apa yang cikgu ceritakan ni ya. Cikgu nak kamu faham asas dia ni, ya. Baik. Kemudian kita akan kembangkan, kita akan dapat apa? 7P tolak 3PX tambahkan dengan Q sama dengan X. Nampak? Kita dah boleh bandingkan kiri dengan kanan, guys. Kita dah boleh bandingkan kiri dengan kanan. Tengok ya. Okey, kalau nak nampak lagi cantik, susun cantik-cantik yang ada X, yang tak ada X ke belakang. Samakan dengan X. Okey, lepas tu kita bandinglah. Okey, cikgu saya nak banding apa seterusnya? Okey, kita akan bandingkan apa? Kita bandingkan dengan X. Okey, apakah koefisien perkali bagi X ini? Perkali bagi X adalah negatif 3P. Apakah perkali bagi X ini? Iaitu 1. Maka P kita sama dengan apa? Negatif 1/3. Nah, sama dengan kita punya jawapan tadi. Nampak? Walaupun menggunakan kaedah yang berbeza, alternatif method kita guys, tanpa menggunakan proses rengsangan, tetapi cikgu masih berhasil untuk menjawab kita punya nilai P. Okey, apakah cikgu? Jadi Q kita tak ada pun yang ni. Ini semua apa ni? Ini adalah yang tanpa X. Ini kita panggil sebagai constant. Jadi apakah constant kita? Constant kita 7P. P berapa tadi? Negatif 1/3. Ya, tambahkan dengan Q. Sama dengan berapa? Yang constant belakang apa? Kosong. So samakan dengan kosong. Nampak? Jadi kita kekalkan Q dekat sini. 7 darab negatif 1/3, negatif 7/3 ya. Pindah sebelah sana dia akan dapat 7/3. Nampak? Kita akan dapat Q yang masih merujuk pada Q yang sama. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan kepada kamu, sebenarnya dalam kaedah ini dia mempunyai, walaupun menggunakan metod yang berbeza, tetapi masih mendapat jawapan yang sama. Cikgu, saya dah terbiasa dengan metod yang pertama ni, go on, tak ada masalah. Tetapi apa yang cikgu cuba nak tunjuk kepada kamu, bahawa kita mempunyai alternatif metod untuk kita faham. Kalau objek untuk fungsi biasa, dia akan merujuk kepada image untuk fungsi songsangan. Ya, ini benda yang penting guys, ini benda yang penting. Kalau kamu dapat kuasai apa yang cikgu tunjukkan pada metod yang kedua ini guys. Ya, jadi bagi dalam soalan function dalam kamu punya gambar rajah dan sebagainya, insya-Allah kamu akan lebih faham dan kamu akan nampak dan kamu tak perlu revise lagi dah bahagian kita punya fungsi ini. Amsyah ada dalam ni. Mana Amsyah? Amsyah masuk ya. Bangga pula Amsyah masuk ya. Alhamdulillah Amsyah. Apa khabar Amsyah? Lama ya. Sorry lah guys. Cikgu rasa batch kamu ni ya, sebab pandemik ni batch kamu lah batch yang paling kurang bersemuka dengan cikgu. Tahun 2020 hanya 2 bulan, 3 bulan macam tu je kita dapat bersama kan. Tapi tak apalah. Bak kata Alif lah, jarang berjumpa tetapi kasih sayangnya tetap ada. Nak tengok tak gambar Alif macam tu? Siapa? Siapa nak tengok gambar Alif macam tu? Nantilah kita minta Alif buat live lah supaya dia sendiri buat macam tu. Cikgu tak nak share, nanti dia marah cikgu. Bagi dia buat sendiri macam tu. Comel gitu. Wafa gelap besar pula. Jangan Fa. jangan mencuit ya. Ada sejarah tu. Okey, nombor 5 guys, kita pergi. Alamak, kita nak laju ni, kita nak laju sikit ya. Okey, soalan ni soalan rutin guys. Nombor 5 ni soalan rutin Okey, dia bagi punca-punca guys. Apa maksud punca-punca bagi persamaan kuadratik? Punca-punca bagi persamaan kuadratik, kalau grafnya senyum, inilah punca-punca kita. Kalau grafnya masam, inilah punca-punca kita. Kalau grafnya hanya menyentuh pada satu titik, inilah punca kita. Kalau dia tidak menyentuh kita punya graf, maka tiada punca. Maka punca-punca ni sebenarnya nilai apa guys? Sekarang ni jangan kata tak ada orang yang faham dah. Kalau ada orang yang masih pelajar yang masih kurang faham ataupun tak tahu lagi punca itu sebenarnya apa? Punca-punca persamaan sebenarnya adalah nilai X1 dan X2. Itu clear. Ya, kalau kita pakai EQN dalam kalkulator kita pun, tolong ambil kalkulator kat sebelah ya. Kita pakai kita punya kalkulator EQN kita pun, ya, kita akan dapat kita punya X1, X2. Ada dua metod guys. Metod yang biasa kita akan masuk macam mana? Metod yang pertama. Metod yang biasa kita akan buat macam ni dulu. X sama dengan apa? 2/3. X yang kedua lah apa? 1/4. Okey. Jadi buat macam biasalah. Masukkan dalam kurungan dia. Macam reverse step guys. Reverse step. Masuk dalam kurungan balik. Okey.
Bila nampak ha besar wafa tu, teringat tengang-nyang dia punya suara tu, yang gelakkan dia tu kalau dalam kelas ya. Masukkan balik macam biasa, 3x tolak 2, kemudian 4x tolak 1. Masuk kembang-kembang lah macam biasa guys. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa ya. Jangan lupa. Ni guys, sama dengan kosong. Ada markah guys. Siapa yang tak buat sama dengan kosong, hilang satu markah. Cikgu ulang balik semula. Siapa yang tak buat sama dengan kosong, hilang satu markah. Sebab apa? Sebab ini adalah persamaan kuadratik. Kalau kamu tak buat sama dengan kosong guys, dia akan jadi apa guys? Mana ada cikgu? Okey, kalau bukan main Okey, kalau dia tak jadi, kalau kamu tak buat sama dengan kosong, dia akan jadi apa? Dia bukan jadi persamaan dah sekarang. Dia akan jadi apa? Dia jadi ungkapan kuadratik. Dia hanya ungkapan saja. Kamu tak ada nak selesai apa-apa. Sebab tu dalam persamaan, bila sebut persamaan, kamu kena ada sama dengan kosong. Kalau fungsi kuadratik macam mana pula fungsi kuadratik? Fungsi kuadratik bukan kosong. Dia akan jadi apa? Dia ada fx. Ataupun kalau tak nak buat fx, dia ada y. Ini akan jadi fungsi kuadratik. Nampak? Persamaan lengkung. Tapi kalau persamaan kuadratik, dia mesti sama dengan kosong. Wajib sama dengan kosong. Persamaan kuadratik. Ini take note guys. Ada 3 benda ya. Cikgu ulang balik semula. Ada ungkapan kuadratik tanpa ada sama dengan langsung. Ini ungkapan. Bahasa Inggeris kita panggil apa? Quadratic expression. Yang ini quadratic equation. Kalau ada fx, quadratic function. Take note benda tu ya. Okey. Jadi mesti ada sama dengan kosong, wajib. Okey, ini metod yang pertama. Yang kedua, kamu boleh gunakan sorpol lah guys. Guys ya. 2/3 tambah 1/4. Plap. Kamu dapat apa ni? 8, 3, 11/12. Kemudian kita punya por kita mudah je lah. So 2/3 darab 1/4, potong-potong, plap. So kamu dapat 1/1/6. Gitu. Kemudian masuk yang ni kamu kena hafal ni. SOR X dalam exam tak bagi Kamu kena hafal benda ni POR sama dengan kosong. So X kuasa 2 tolak dengan SOR 11/12 X tambah dengan 1/6. Nak tinggal macam ni pun boleh. Oh sorry tak boleh tinggal macam ni ya. Tengok balik soalan. Dia kata bagi dalam bentuk yang ni tau. Nampak? Dalam bentuk macam ni. Jadi tak ada pecahan kat situ lah. Jadi kita nak buat macam ni. Darab semua dengan 12 lah. So jadi 12X kuasa 2. Tolak dengan 11X. Tambahkan dengan 2 sama dengan sifar. So ini jawapan akhir kita. Yang ni pun by right kamu akan dapat jawapan yang sama. Guys, soalan ni soalan rutin guys. Biasa dah kita jumpa. Cuma cikgu nak highlightkan metod 1 dengan metod 2 dan wajib sama dengan kosong. Siapa tak buat wajib sama dengan kosong ni hilang markah. Ya, hilang markah. Guys, soalan kita punya log. Ini soalan straightforward sekali lagi. Cikgu cepatkan sedikit. Apakah nilai X? Ini cikgu suka guna konsep tendang. Siapa masih ingat cikgu, ingat tendang. Siapa yang rasa geram je dengan suara cikgu ni kan? Tendanglah cikgu. Ingatlah tendang. Ingat log, ingat tendang. Hukum tendang. Apa nak tendang apa guys? Kita akan kekalkan 8. Kita akan ambil X, tendangkan 3 naik ke atas. So, jadi X kuasa 3. Mudah je guys. 8. Berapa kuasa 3 sama dengan 8? Mudah. 2 kuasa 3 sama dengan X kuasa 3. Maka sebabkan kuasa yang sama, maka kita bandingkan X kita sama dengan 2. Ini bahagian A, selesai. Boleh ya? Okey. Kemudian, kita ambil bahagian B. Bahagian B kamu je separate. Alamak, mudahnya soalan ni. Kalau ada, siapa Safiah dulu kan, budak SAM 38 tu. Dia kata, boleh lah, bukan soalan Selangor. Itu memang jadi trademark lah. Jadi trademark. Ya. Okey, kita akan pisahkan bahagi, kita boleh pecah jadi tolak log 8x. Log 81 ni sama dengan apa? Kosong. Kalau logkan 1, apa-apalah base dia 8 ke 3 ke A dan sebagainya akan dapat kosong. Tolak dengan yang ni, tapi perhatikan bukan 3 sebab ini x. Mudah aja guys. Kalau x dengan 8 ni tukar tempat, 8 dengan x ni tukar tempat, dia akan jadi 1/8x 8. Macam itulah. So jadi negatif 1/3. Mudah. Guys, soalan percuma. Boleh soalan bukan soalan Selangor. Kita doakan soalan Selangor 21 hari bulan, 26 hari bulan, Yokuan 25 hari bulan kan. Jadi soalan Selangor ni soalan yang mudah lah. Bagilah kamu seronok sikit dengan trial kamu kan. Tak lagi dah dapat result tu, terus nak ambil SPM kan, hilang mood kamu kan. Macam adalah seorang student cikgu DM dengan cikgu pasal result maths dia tu. Dia sedih. Tapi cikgu kata kalau result maths dia tak berapa nak okey, pastikan kamu punya result ADMAT tu jadi A. Jadi dia akan rasa apa tau? ADMAT lagi power daripada maths untuk percubaan. Dia akan jadi cipta satu sejarah dalam hidup. Betul tak? Dapat result terus kahwin. Amboi Dil. Dil ni kan cikgu rasa kan, dia ada matlamat yang jelas. Dapat result terus kahwin Dil Apa dia nak kahwin awal Din?
Belajarlah dulu kan. Umur dah cukup tu ya. Mengundi dulu, mengundi dulu. Tahun depan kamu dah boleh mengundi dah tu. Tahun depan apa tahun ni kan? 18 kan? Cita-cita tinggi kan? Okey, mari kita lihat pada soalan nombor 7 pula kali ni. Nombor 7. Okey, soalan nombor 7 kita ada pecahan. Okey, kalau kita perhatikan, ni mudah. Kalau lihat kat sini, 5 dengan 5 ni kita nampak dekat komputer kita ya, dekat komputer kita. Teknikal kita tengah relax tu. Okey. Alright, so ni nampak ni. 25 ni hasil apa? 5 kuasa 2 5 kuasa 2. X tambah Y pastikan dalam kurungan, bahagikan dengan 125 5 kuasa 3. Jadi X tolak Y. Jadi kita kembangkan dia jadi 5 kuasa 2X tambah dengan 2Y bahagi dengan 5 3X tolak 3Y. Okey, jadi kita akan teruskan, kita cuba pecahkan dia. Kalau kita ni pecahkan, kita akan dapat apa? 5 kuasa 2X darab 5 kuasa 2Y. Sebab kalau darab boleh combine dia jadi tambah. Tetapi kalau tambah boleh pecahkan boleh jadi darab. Maka sini lagi sama juga 5 3x. Okey, yang ni apa kata kalau cikgu cadangkan tak perlu buat bahagi tapi masih mengekalkan darab tapi ada negatif dekat situ. Okey, kenapa cikgu perlu pecahkan? Sebab cikgu nampak ada 5 dengan 5 masih asas yang sama kan? Masih asas yang sama. Bila asas yang sama maka kita boleh tolakkan semua. Okey. So dia akan jadi macam mana ni? Dia akan jadi 2x tolak dengan 3x. Okey, sana y kan. Apa kata walaupun kita boleh buat tau ni tambah dengan 2y kat sini tapi cikgu tak nak buat begitu. Apa kata kalau cikgu cadangkan untuk kita buat apa ni? Kita kekalkan 5 macam tu. 2y tolak dia jadi tambah tolak 3 dia jadi tambah dengan 3y macam tu. Cantik lah. Jadi 5 kuasa 2x tolak 3x jadi negatif x. So kat bawah 5 kuasa x. Atas ni jadi apa? 5 kuasa 5y. Cantik lah. Cantik. Sebab apa? 5 kuasa x berapa? 5 kuasa x sama dengan m. Bawah ni perkan dengan m. 5 kuasa y sama dengan n. Tetapi kita boleh buat macam mana tau? Yang ni kita boleh keluarkan dia jadi 5 kuasa y dulu baru kuasa 5 kat luar. So 5 kuasa y tadi sama dengan n. Maka dia jadi n kuasa dengan 5. Okay. So dia dah ink dia dah habis. Ink dah habis. Digital ink tak ada ink kan. Apa tu sampai rider ke Langkawi? Jauh sangat kamu dah pergi ni sampai ke Langkawi ni. Apa cerita ni? Okay. Alright, so kita pergi pada soalan seterusnya. Sorry sini tulis n kuasa 5 ink cikgu tak keluar ni. N kuasa 5 kat atas dia. N kuasa 5 bahagikan dengan m Okey, mari kita lihat pada soalan nombor 8. Okey, cikgu pakai whiteboard kali ni. Cikgu pakai whiteboard. Bagi ink dia berehat sekejap. Okey, so kita ada 3 kuasa X, 4 kuasa X tolak 1 samakan dengan 6 kuasa dengan X. Okey guys, kita tengok. Okey. Dalam kita punya soalan ni, okey, kita nak selesaikan nilai X. Tapi kalau kita perhatikan 3, 4 dengan 6, dia tak ada satu benda yang sama asas dia. Contohnya kalau dia gunakan sini 9, sini dia gunakan 81, maka kita boleh gunakan asas dia 3. Tapi masalahnya 4 ini dia hanya boleh tukar kepada 2 asas 2 kuasa 2. 6 pula tidak ada asas. Tidak ada 2 kuasa berapa, 3 kuasa berapa, tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, kalau Nabil dia tunjukkan 6 bahagi dengan 3 sama dengan 2. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okey, Bil, macam idea tu macam menarik, Bil. Dia bahagikan dengan 2, maksudnya bahagi semua dengan 2 ke kiri dengan kanan? Ataupun okey, cikgu nampak sesuatu. Okey, boleh tak kalau cikgu... Okey, dia macam-macam boleh jadi. Okey. 4 ini, kamu boleh tukar kepada 2 kan? Oh, dia pindahkan X. Okey. Okey, tak apa Nabil. Cikgu cuba gunakan idea cikgu. Cikgu tak sure idea cikgu dengan idea Nabil sama ke tak. Tapi cikgu boleh tukarkan, tengok ya. 3 kuasa X. Okey. Darab dengan 2 kuasa 2. 4 ni 2 kuasa 2. Dalam kurungan X tolak 1 sama dengan, okey, 6 ni guys, 6 ni kita boleh jadikan sebagai 2 darab 3. Okey, Nabil gunakan yang ni, dia pindahkan jadi bagi. Oh, menarik kat Nabil. Nabil gunakan idea tu okey juga. Okey. Cikgu nampak idea Nabil dah. Dia pindahkan 3 kuasa X ni sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi apa? 4 kuasa X tolak 1 sama dengan 6 kuasa X bahagi 3 kuasa X. Oh, lagi pantas ni.
Lagi pantas, ya. Bagus, cikgu raikan idea Nabil. Maka 4 ni akan hasil 2 kuasa 2 X tolak 1. Sebab 6 bahagi 3 boleh. Sebab apa? Sebab kuasa sama, kita boleh faktorkan, kita boleh keluarkan 6 per dengan 3 keseluruhan kuasakan dengan X. 2 kuasa, kembangkan ke atas, 2X tolak dengan 2 sama dengan 2 kuasa X. Betul? Kita akan bandingkan asas kita 2X tolak 2 sama dengan X. So, pindah sebelah sana. So, X kita akan sama dengan 2. Terbaik Nabil, cikgu ingat kaedah yang kamu gunakan ni, kaedah yang lebih murni. Cuma cikgu tak nampak, cikgu tadi awal-awal tu cikgu tak nampak 6 bahagi 3 sama dengan X. Sebab apa? Kuasa dengan X tadi. Tengok mungkin kaedah cikgu ni kaedah yang sedikit panjang sedikit. Tengok 6 ni hasil 2 darab 3. Okey. Cikgu akan kembangkan dia akan jadi 2 kuasa X darab dengan 3 kuasa X. So, ini akan jadi 3 kuasa X darab dengan 2 kuasa 2X tolak 3. Okey, apa yang cikgu nak buat? Sekarang kamu perhatikan. Cikgu tukarkan 6 ni kepada hasil darab 2 darab 3. Berapa? 2 darab 3. Kan? Bila 2 darab 3, kita boleh ambil kuasa ini untuk kuasa setiap kita punya base yang kita ada. Maka 2 kuasa X, 3 kuasa X. Ya, dia sama konsep macam ni. Kalau kita punya kuasa X ni milik 2, milik 3. Sebab darab bukan tambah. Kalau darab boleh buat tau. Kalau tambah tak boleh darab. 2 kuasa X, maka darab dengan 3 kuasa X. Sama juga macam ni. 6 bahagi 3, X ni kita sebab sama kuasa dia, kita boleh tarik keluar. Maka X ni milik siapa? Milik kedua-dua 6 dengan 3. So, sebab 6 boleh bagi 3, cantiklah kita bahagikan dengan 2. Kenapa cikgu buat macam ni guys? 3 kuasa X, 3 kuasa X. Kalau kita bahagikan, tinggal 1. Kan? Jadi, semalam cikgu boleh potong lah kan? Sebab bahagi kan, hilang. Nampak? Yang tinggal hanya 2 kuasa 2X tolak 3, 2 kuasa X. Maka bandingkan samalah 2X tolak 3. 2X tolak 2 ni. Okey. So, bila kita bandingkan, kita akan masih dapat X sama dengan 2 dekat situ. Okey, so jom kita teruskan lagi. Alright, kalau kita perhatikan soalan nombor 9 ni guys. Kita perhatikan soalan nombor 9. Baik, macam mana soalan nombor 9 ni? Tolong ambil charger dia. Charger Note 5. Okey. Dia kata apa? The vector AB has a magnitude of 10. Guys, cikgu tak rehat tu guys. Cikgu tak akan rehat. Cikgu akan shoot terus sampai kalau boleh sebanyak yang mungkin. Walaupun hakikatnya macam agak susah untuk cikgu habiskan semua. Tapi kita cuba kita cuba. Kita cuba untuk habiskan sebanyak yang mungkin. Okey, siapa yang nak rehat boleh rehat ambil masa sendirilah, pergi toilet dan sebagainya. Tapi cikgu nak teruskan tau. Alhamdulillah. Okey. Dia kata apa? Vector AB has a magnitude of 10. Guys, yang inilah cikgu kata tadi. Vector AB ni, kita ada magnitude dia adalah 10. Okay. Dan kita punya, dia kata parallel kepada 1, 3. Parallel kepada 1, 3. Dekat situ tak apa. Dekat mana-mana. 1, 3. Okay, perkataan parallel tu guys. Dia bagi tahu lagi B lebih besar daripada sifar. Okay, apa yang kita nak kena buat ni? Apa yang kita nak kena buat? Apa yang kita nak kena buat? Okey, boleh. Okey, tengok dekat whiteboard sekejap. Okey, segitiga. Okey. Bila sebut, okey, tengok ini tanda parallel ini tanda parallel. Okey, buat tak tahu. Adil, terima kasih Adil. Okey. Kalau kita ada magnitude magnitude, bila sebut tentang magnitude, cikgu boleh kata macam ni magnitude AI tambah dengan BJ. Inilah kita punya vektor biasa. Tapi bila kita ada tanda magnitude macam ni, modulus kita dah magnitude kita nak buat apa? Dia kata magnitude kita sama dengan 10. Ingat magnitude dalam vektor, ingat kita punya Pythagoras theorem. Cikgu ulang balik semua. Ingat kita punya magnitude, ingat Pythagoras theorem. So, kita akan ada X kita A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Punca kuasa keseluruhan kita akan sama dengan 10. Punca kuasa pindah kita jadi apa? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey, tapi soalan nak minta cari nilai A dengan nilai B. Okey, perhatikan. Ayat ini guys, ayat ini kata apa? Parallel. Ingat lagi tak vektor? Kalau dalam kes parallel, kita akan buat macam mana? AI tambah BJ ni. AI tambah BJ Dia kata parallel tau. So, kalau parallel, kita perlu wujudkan satu perkali kita. Kita akan wujudkan satu kita punya lambda kita. Lambda kita nak letakkan K kita, letakkan M, terpulang pada kita. So, I kita sama dengan 1 1I tambah 3J.
Okey, kalau cikgu kembangkan, kita akan dapat apa? AI tambah BJ sama dengan lambda I tambah 3 lambda J. Okey. Bandingkan koefisien perkali bagi I. Bila kita bandingkan I kita, so kita dapat A kita sama dengan lambda. Oh, A kita sama dengan lambda. Kita bandingkan pula untuk J kita. So, bila kita bandingkan J kita, so J sebelah kanan, sebelah kiri kita dapat B, sebelah kanan kita dapat 3 lambda. Kenapa kita perlukan A sama dengan lambda, B sama dengan 3 lambda? Sebab kita tak boleh nak selesaikan dekat sini. Sebab kita ada A dengan B. Dalam cikgu sebutkan, cikgu selalu sebut dengan student-student cikgu, terutama pelajar-pelajar tingkatan 4 sekarang ni, KSSM yang masuk tingkatan 5 lah tahun ni. Dia orang belajar dalam pemboleh ubah dalam 3 pemboleh ubah. Persamaan serentak dalam 3 pemboleh ubah. Dia tajuk dia sebagai sebuah sistem persamaan. Cikgu selalu sebut, cikgu kata, bila sebut tentang persamaan serentak akan berlaku bila you ada 2 unknown. Kalau you ada satu unknown sahaja. Kalau ada satu unknown, contohnya kita ada 3x tambah 5y, 3x tambah dengan 3x kuasa 2. Kalau ada satu unknown, satu persamaan. Kalau dua unknown, dua persamaan. Sebab tu kita perlukan dua persamaan yang kita gunakan secara persamaan serentak. Kita dapati bahawa A kita sama dengan lambda. Oh, tak apalah, cikgu gunakan lambda lah. Masukkan lambda. So, lambda kuasa 2. Bagaimana dengan B? B kita sama dengan 3 lambda. Kita shoot masuk dalam. So, kita dapat 3 lambda. Jangan lupa buat kurungan Kalau tak, lambda je kuasa 2. Walau keseluruhan. So, kita kembangkan. Lambda kuasa 2 sama dengan, tambah tambah 9 lambda kuasa 2. Okey. Sama dengan 100. Selesaikanlah. Lambda kuasa 2 tambah 9 lambda kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan kita punya 10 lambda kuasa 2 sama dengan 100. Maka lambda kita kuasa 2 sama dengan 100 bahagi 10 sama dengan 10. Maka lambda kita akan jadi plus minus punca kuasa 10. Mesti ada plus minus. Tetapi kan kalau kita perhatikan lambda kita lebih besar daripada kosong. B kita. Bila B lebih besar daripada kosong, maksudnya lambda kita mesti positif juga. Maka nilai lambda yang kita perlu ambil adalah positif 10. Baru kita masuk. Apakah nilai A kita? A kita sama dengan lambda. Itu lambda kita. Gitu. Apakah B kita? B kita 3 lambda. Berapakah lambda kita? Inilah jawapan akhir kita. Okey. Okey, so B 3 punca kuasa 10. Betul, good. Terima kasih Nabil. Punca kuasa 10. Okey, ngam. O tu alamak. 5, 15. Tak ngam tu. A kita punca 10, B kita 3 punca 10. Alright? Okey, boleh kita teruskan? Boleh ke tinggal dalam punca kuasa cikgu? Boleh, tak ada masalah. Itu jawapan yang paling the best one. Sebab kalau kamu perhatikan, ini yang kita panggil sebagai SURD. 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 Ini panggil sebagai SURD. SURD ini, pelajar tingkatan 4 yang masuk tingkatan 5 sekarang ini, dia orang belajar SURD. Ini SURD. The best answer adalah SURD. Jawapan kita tinggal dalam SURD. Tapi kalau kata kamu nak tinggal dalam perpuluhan pun bolehlah, tak ada masalah. Boleh dibenarkan, tidak ada masalah. Masih boleh diterima lagi. Okey. Lupa nak kuasakan 3. Okey, jom kita teruskan lagi, guys. Soalan nombor 10. Laju sikit. Alright. Diagram 3 shows the straight line of AB perpendicular. Guys, perkataan perpendicular. Apa maksud perpendicular? Ingat perpendicular, ingat M1 times M2 is equal to -1. Kalau parallel, M1 is parallel to the M2. Ingat Kalau perpendicular, M1 times M2 is equal to -1. Ingat parallel. Ini parallel lah ni. Dia sebut ni, garisan ni dah garisan parallel. Okay, so at point B, equation of straight line CB. Find equation. Dia minta B, guys. Okay, kalau kita perhatikan B ini, cikgu selalu sebut, kamu bukan kata bab ini saja tau, guys. Kalau bab kita punya integration, selalu kamu akan jumpa juga. Kadang-kadang dia bagi graf dia macam tu. Tak kisahlah dia bagi graf bentuk macam mana pun kan. Contohlah bentuk graf, tak kisahlah kuadratik dengan kuadratik pun Kita ada dua intersection point, nak cari point of intersection Bila sebut tentang point of intersection, intersection point boleh diselesaikan menggunakan apa? Persamaan serentak. Yang persamaan 1 masuk persamaan 2 dan sebagainya. Tapi isu dia, kita cuma ada satu persamaan sahaja. Jadi, persamaan yang kita ada cuma CB ni. Kita kena buat apa? Kita kena kena bina persamaan untuk kita punya AB. Bagaimana kita nak bina persamaan AB dari segi keturunan?
Kalau kecurunan ini 2, maka apakah kecurunan, kecurunan CB kita sama dengan 2, maka apakah kecurunan bagi AB? Automatik, ingat, cara yang pantas, negatif 1/2. Negatif reciprocal. Kan? Macam mana cikgu dapat benda ni? Cikgu tu hafal lah, ataupun kamu boleh gunakan kaedah atas tu ya. Okey, kemudian kita masuklah Y kita sama dengan apa? Negatif 1/2, X kita plus C. Apakah C kita bagi AB? Oh, memang kebetulan C kita dekat sini, maka C kita adalah 4. Maka inilah persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Jadi cikgu tak perlu tunjuk persamaan serentak. Bila kamu selesaikan persamaan serentak, pastikan koordinat kamu bagi dalam bentuk apakah X kamu, apakah Y kamu. So cikgu tak tunjukkan dekat sini. Kamu boleh selesaikan sendiri gunakan persamaan serentak. Sebab apa? Sebab titik persilangan. Cikgu ulang balik semula. Point of intersection can be found by using simultaneous equation. I repeat. Kita punya point of intersection, any equation, any function, any equation. Ya. So, this one is kita punya straight line dengan straight line. Oh, laju Nabil dapat 2, 3 ya. Cikgu teruskan dengan jawapan Nabil dapat 2, 3. Ingat, kita juga boleh gunakan calculator. Cikgu selalu tunjukkan kan. Siapa yang pernah gunakan calculator juga pun boleh juga. Ya. Okey, apa satu lagi cikgu kata? Okey, point of intersection. I repeat, point of intersection can be found by using simultaneous equation. Regardless it is between kita punya straight line and straight line, or straight line and quadratic, ataupun kita punya quadratic dengan quadratic, or point of intersection, ataupun kita punya let's say cubic dengan kita punya straight line, tak kisahlah, nampak point of intersection kita, ataupun cubic kita dengan straight line, nampak, cubic dengan cubic pun boleh. So any equation guys, any function, any graph of function, if you want to find the point of intersection, so simpan betul-betul dalam kepala kita, point of intersection can be found by using simultaneous equation. Simpan sampai universiti. Kamu ingat benda tu ya. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 11, arithmetic progression. Arithmetic progression clearly stated this is the common difference. Common difference adalah D. Okay, sum of first 10 terms, so S over S10. S10 is equal what? 10 over 2. 2A. A kita tak ada. Plus N minus 1. So N minus 1. So 9D. So D negative 5. So this one is equal to what? Is equal to 45. Anyway, 45 gitu. Kamu selesai lah. Kamu akan dapat A kamu berapa kat sini. Simple guys. Ni T7. Alah simple lah guys. Yang ni cikgu tak perlu sembangkan. Ya. Tak perlu sembang balik. Sebab ini adalah kita punya A plus 6D. Settle soalan nombor 11 straightforward. Cikgu skip. Ingat guys, kita ada soalan nombor 12 berkaitan dengan kita punya recurring, kita punya decimal number. Nombor perpuluhan yang berulang-ulang. Macam mana kita nak tukarkan dalam pecahan? Kalau siapa ada kalkulator, boleh tekan 0.354545454 panjang-panjang tu, tekan sama dengan, tekan ABC. Setengah kalkulator boleh dapat benda tu. Ya. Tapi kalau kita nak gunakan, ingat kalau kita punya recurring decimal number ataupun nombor perpuluhan berulang, boleh dicari. Macam mana? Menggunakan formula apa? S infinity. Rasa seronok lah, mulut dah boleh bercakap. Seminggu lebih tak boleh bercakap betul-betul tu. Betul-betul habis kelas Disember itu tu, belah November lah, last betul-betul November tu, esok tu cikgu terus pergi gigi, rupanya kena cabut. Rasa puas boleh bercakap balik ya. Okey, A over 1 minus R. A over 1 minus R. Okey. So cuma persoalan kita, okey, ini salah satu kaedah dia tunjukkan 0.35454. Kita kena tengok yang mana repeated sahaja guys. 0.3545454. Nampak tak? Yang 54 tu sahaja repeated. Yang berulang. 0.3 bukan berulang. Maka 0.3 tidak boleh diambil kira untuk dimasuk ke dalam kita punya S infinity. Ingat baik-baik ya. S infinity hanya boleh digunakan untuk nombor-nombor yang mana dia hanya berulang. Dia berulang. Boleh ya? Maka 0.35454. Kalau dia 0.354 ngam. Tetapi dalam kes ini, yang repeat hanya 0.354. Kalau cikgu nak buat, ada satu lagi kaedah, dia tunjukkan macam ni. Titik 2 ke atas. Nampak? Ini menunjukkan bahawa hanya 54 saja repeated. Jadi apa yang kita dapati bahawa nombor ini berulang 0.3 tambah 0.3 hilang tempat ni habis digantikan dengan 0. 0.0. Yang 3 dengan 0 54. Tambah. Okey, yang ni pun dah jadikan tadi dah. Hilang dah. So ada 3 kosong itu. 0.0054 tambah dot. 3 dot cukup ya. Lepas tu mulalah kita akan gantikan ini ke dalam S infinity, ambil A kita 0.054,
Apakah R kita? Yang inilah T2 kita, inilah T1 kita. Ambil R kita T2 bahagi T1. Lepas tu masuk dalam formula S infinity. Lepas tu jangan lupa akhir sekali kamu kena tambahkan dengan 0.3 balik semula ataupun 3/10. So baru kita akan dapat jawapan kita. Okay? Pakai apply formula ni. So guys, cikgu tak perlu tunjukkan formula ni sebab ramai pelajar kat sini pun dah biasa dah. Dah biasa gunakan formula ni. Just plug in dia formula. So bateri nak habis tu laptop. Ya. Okay, so kita tengok pada soalan nombor 13. Okay, soalan nombor 13. Cikgu bagi ruang dan peluang untuk kamu lihat dulu soalan ni guys. Perhatikan betul-betul soalan ini. Cuba cadangkan dengan cikgu apakah jawapan yang paling sesuai untuk kita berikan untuk soalan nombor 13 ni. Campai. Cuba buat dulu guys. Ambil kertas, ambil pen, cuba cadangkan apakah 5 set integer positif yang mempunyai mode, median dan mean seperti yang disebut dekat situ. Apakah 5 set integer positif yang bersesuaian? Untuk pastikan mode kita 5, median kita 6, mean kita 7. Tiga-tiga ni ada related. Okay, cikgu bagi kamu 1 minit. 1 minit. Ya? Cuba fikirkan. Apakah jawapan yang bersesuaian untuk soalan ini? Dia minta 5 set integer positif. Mode 5, median 6 dan mean 7. Come on. Mazhar pun ada ya. Ada yang pakai nama yang lain lah. Cikgu tak cam lah. MS tu siapa MS? Syahmi. Muhammad Syahmi. Syahmi yang kacak lagi bergaya. Imran pun ada. Bangga betul dengan nama-nama yang ni ya. Mazaliana ada. Mumtazah. Cuba scroll ke bawah sekejap tengok siapa yang ada. Alif Hekal, Atikah Daud, Aina Billah, Amsyah. Mazaliana, Nakibah, Kibah pun ada. Pija, Putri, Alina. Putri lah antara orang yang datang ke tempat cikgu kat sini. Saya tangkap gambar lagi. Sempat kat itu kan sebelum PKP kan. Kuratu Ain, Sofa ada. Wafa Zarif. Hantam 19 lah kan. Okey, jom kita bincang. Rindu Mazhar. Kuratu samalah tu. Mazhar, Kuratu, geng-geng hari Selasa tu cikgu rindu juga tu. Geng-geng yang sepatutnya cikgu nak tukarkan biliknya daripada F kepada A tu. Tapi hasrat cikgu terbantut sekejap. Sekarang dia orang kat grup sini, bilik sini. Kita dah tukar ke surau. Bagi dia orang rasa sejuk sikit dekat surau. Terutama Alif Haikal. Okay, so mode, median, mean guys. So dia nak mintakan apakah 5 set nombor itu guys. 5 set nombor, maksudnya dia ada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan permutation combination guys. Ini bukan permutation combination. Baik. Jadi yang pertama kita kena faham mode. Mode ni 5. Maksudnya 5 ni mesti nombor yang paling banyak. Dan median dia adalah 6. 6 ni pastikan di tengah-tengah. Guys, kalau 5 nombor ganjil, maka di tengah-tengah ni dekat sini lah. Sebab balance 2 kiri, 2 kanan, maka di tengah-tengah ni mesti sama dengan 6. Kenapa cikgu pasti 6? Sebab dia nak pastikan median dia 6. Boleh ya? Median 6. Maka mode kita berapa? Mode kita 5. Maka cikgu boleh isi tempat ni 5. Cikgu boleh isi tempat ni 5. Pastikan 5 menang guys. Sebab apa? Kita nak pastikan mode tu menang. 5 tu menang. Sebab nak pastikan 5 menang, maka 5 mesti wujud 5 kali. Tapi 5 kan sebelum ber 6. 6 tu median dia. Apa nombor dekat sini? Adakah 7, 7? Adakah 6, 6? Tak pasti. Tapi mean kita nak pastikan 7 guys. Jadi macam mana kita nak dapat mean? Mean adalah kita punya hasil tambah semua kita bahagikan dengan 5. Setuju kan mean? Maka mean kita, kita kena buat kira-kira sikit lah. Mean kita nak dapatkan 7. Apakah mean kita? 5 tambah 5 tambah 6. Ni cikgu letak apa Letakkan X, letakkan Y lah. So, 5 tambah 5, tambah 6, tambah X, tambah Y. Kita bahagikan dengan 5 lah. Ada 5 nombor kan? Sama dengan 7. Buat penyelesaian sikit. So, kita kata 5 tambah 5 tambah 6, 16. 16 tambah X tambah Y. Sama dengan 7 darab 5 lah, 35. Maka X tambah Y sama dengan apa? 35 tolak 16 sama dengan 19. Maksudnya apa? Hasil tambah X dengan Y ni masa dengan 19. Apakah hasil tambah 19 ni guys?
1.18, 2.17. Tapi tak boleh lah sebab kalau buat 1.18, 1 sepatutnya kat sana. Median dah lari. Maka kita mesti ambil kombinasi nombor hasil tambah yang dapat 19, yang mana nombor-nombor tersebut mesti lebih daripada 6. So kawan-kawan kamu dah banyak lah bagi cadangan tu. Nampak? 7 tambah 12. Maka kamu boleh cadangkan untuk dapat 19 ni, hasil dia, okey, boleh mula dengan 6. Boleh mula dengan 6 tak? 6 tambah 13. Boleh tak? 6, 13. 6, 13 kan 19 juga. Tapi jangan buat 6, 13 Walaupun median you tak lari, tapi mode you dah tak menang pada 5 dah. Mode jadi 5 dengan 6. Kalau dia kata mode dia adalah 5 dan 6, maka X ni 6 lah. Confirm itu je jawapan dia. 6, 6, 13. Itu je jawapan dia. Tapi isu dia, mode dia adalah 5. Maka 6 tak boleh letak di sini. Maka kombinasi kita adalah 7, kamu letakkan 12 pun boleh. 8 dengan 11 boleh. 9 dengan 10 pun boleh juga. Dapat 19 kan? Kamu boleh lagi lah. Cikgu set dia nak bagi yang mana satu. Mana-mana salah satu saja. Sebab dia minta cari satu set 5 integer positif yang mempunyai 5. Ini salah satu. Kamu nak bagi set yang ni boleh, ni boleh, ni boleh. Tapi jangan bagi 7, 12 je tau. Bagi 5, 5, 6, 7, 12. Ataupun 5, 5, 6, 8, 11. Ataupun 5, 5, 9, 11, 10. Macam tu. Ya. Cikgu, saya dapati bahawa kalau kita letakkan min dia 6, boleh tak kita jadikan 6 tu di tengah-tengah? Maksudnya, di antara 5 dengan 7. Kita tak payahlah letak 6, cikgu. Kita buatlah macam set nombor kan. Jadi 5, 5, lepas tu 7, mungkin 8, 9. Boleh tak? So, median dia dapat 6 juga. Tapi isu dia, kamu mesti ada nombor yang lebih daripada 5 set. Faham tak? Satu set tu lebih 5 nombor. Baru boleh dapat macam ni. Iaitu kamu kena ada 6 nombor. Kan? Tapi dia nak 5 je. Kamu tak boleh jadikan 6. Walaupun 5 tambah 7 dekat sini, median dia masih 6 Contohlah, kamu boleh cari dia apa kat sini kat belakang kan. Tapi yang ni, hasil dia nak dapat 6 median. Tapi isu dia, walaupun mode dia betul, median dia betul, tetapi dia ada 6 nombor. Tak boleh. Jadi the best one is yang ni sahaja guys. Jadi kita kena fikirkan cara yang terbaik lah. Yang ni kita fikir. Bak kata Nabil tadi lah, kaedah cuba jaya. Okay. So guys, kita teruskan soalan nombor 14. Kena laju sikit lagi. Okay, table 1. Tengok kat komputer. Table 1. Okay, kita tengok pada komputer kita. Table 1 shows a cumulative frequency. Cumulative frequency distribution of marks for 30 students in a mathematics test. Okay guys. Cikgu ulang balik semula. This is a cumulative frequency. Cumulative frequency. Apa maksud cumulative frequency guys? Apa maksud kekerapan longgokan? Ni berhati-hati. Ni bukan kekerapan biasa tau. Kekerapan longgokan. Maka, apa kata kalau cikgu cadangkan, kita dapatkan kekerapan biasa dulu. Bukan ideal kita cakap tadi. Betul lah ideal tadi tu. Kaedah jumpa jaya. Cikgu salah sebut nama. Okey, ini kekerapan longgokan guys. Apakah kekerapan biasa? Kekerapan biasa. Kekerapan biasa F lah F. Ini bukan F Ini bukan F. Ini untuk 30 murid. Maka inilah cumulative frequency. Sebab tu dapat 30 paling akhir. Yang ini kalau kamu gunakan data ni, kamu boleh gunakan untuk dapat OGIF. Graf OGIF. Sebab ini cumulative frequency guys. Macam mana cikgu tahu? Nampak? Dengan terang jelas lagi nyata dia sebut kat situ kekerapan longgokan. Okey, kita teruskan. Apakah F dia? So, F nak dapat mudah je. Kekalkan 5. 9 tolak je dengan 5. Dapat 4. 21 tolak je dengan 9, dapat 12. 28 tolak je dengan 21, dapat 7. 30 tolak je dengan 28, dapat 2. Maka ini adalah kita punya frekuensi biasa. Maka nak test, tambah semua, mesti dapat 30 balik. Okey? Baik, itu kalau kita ni lah, tengok terlibat tak. Encik Hanif, guru mata pelajaran berhasrat untuk memberi ganjaran kepada 15 murid terbaik. Daripada 30 orang tadi guys, daripada 30 semua ni, dia nak bagi 15 orang terbaik je. Murid-murid yang mencapai markah minimum dalam kedudukan ke-15 terbaik akan dipertimbangkan untuk menerima ganjaran tersebut. Eric mempunyai 24 markah. Adakah Eric layak untuk dipertimbangkan untuk menerima ganjaran tersebut? Berikan sebab anda. So guys, cuba perhatikan. Soalan ini sebenarnya soalan yang walaupun nampak macam susah, tetapi sebenarnya soalan tu dah membantu kita. Sebab apa? Sebab dia sebut dia nak 15 pelajar sahaja. Dan kebetulan soalan ini memberi kita punya jumlah pelajar kita ada 30. Jadi kita dapati 15 ni sebenarnya adalah kita punya apa guys? 15 adalah separuh daripada kita punya 30 pelajar kita. Betul tak? Cikgu ulang balik semula sebab 15 pelajar dia kata. Dia nak bagi ganjaran 15. Dia bagi separuh daripada kelas lah.
Jadi dia nak dapat markah pelajar. Dia tak tahu dah pelajar-pelajar dia berapa. Macam mana kamu nak bantu kita punya cikgu kita ni? Nak tentukan Eric ni layak ke tak? Eric pun dia start lah buat kira-kira. Aku pandai add math. Aku cuba buat kira-kira. Dan kita boleh katakan bahawa kedudukan 15 ni, kita katakan bahawa dia adalah sebagai median kita. Kita bukan nak 15, kita nak 15 markah sebenar. Kita, okey, cikgu, saya tengok kat sini, kedudukan 15 mesti berada pada markah sini, betul tak? Kurang daripada 30, tapi lebih daripada 20. 20 hingga kita punya 29, betul tak? Sini 20 hingga 29. Betul. Ini adalah kita punya kelas median kita, berada kat sini. Ini kelas median. Maksudnya markah Eric, okey. Markah Eric berada pada 24 markah, berada dalam golongan median kita. Tapi kita tak boleh terus jump to conclusion, kita katakan bahawa Eric akan dapat markah. Sebab apa? Sebab dalam golongan ini baru ada berapa? Ini ada 14 orang. Maka Eric ni kita tak tahu markah dia kat mana. Maka kita perlu cari median markah bagi keseluruhan. Takkan kita nak buat graf kita guys. Kita nak buat graf, lepas tu kita nak cari, tengok berapakah kita punya median kita, tengok Eric kat mana. Eric kalau lepas daripada fasa ini, kalau katalah markah Eric kat sini, contohlah median markah kat sini katalah 20, kamu selesai dapat 20 ya daripada graf kamu. Maka markah Eric 24, baguslah dia berada pada markah golongan pelajar-pelajar 15 orang teratas. Teratas tau, bukan sebelum tau, teratas. Nak dapat hadiah kan? Yang terbaik kan? Takkan yang bawah kan? Tapi kalau kamu dapati bahawa markah median kamu katakanlah 30, tapi Eric dapat 24, maka Eric tidak layak. Sebab Eric bukan berada pada selepas daripada median ni. Maka kita kena tentukan, the keyword is kita kena tentukan di manakah median kita. Jadi guys, tanpa menggunakan graf, apa yang kita boleh buat? Kita ada satu kaedah menggunakan rumus formula kita. Apakah rumus kita guys? Ingat lagi rumus median? Median, first quartile, third quartile. Kita ada L plus half N minus F besar bahagi F kecil. Ini formula ni. Tambah, darabkan dengan C. Cuba recall balik. Siapa yang lupa, cuba buka balik semula buku. Pastikan kamu kuasai median, bagaimana nak cari median, macam mana first quartile dengan third quartile. Kebetulan guys, soalan cantik. Soalan cantik. Sebab apa? Sekarang cikgu kata soalan cantik sebab soalan bagi 15 pelajar terbaik. Kalau dia kata 10 pelajar terbaik, masak kamu. Kalau dia kata 5 pelajar terbaik je, masak kamu. Betul tak? Ya. Benar kita tengok Eric tu dalam golongan 5 orang pelajar terbaik tak? Boleh jadi tau guys. Kamu boleh olah formula ni. Bukan 1/2 lah. Kita akan main ratio. 5/30, 10/30. Tengoklah macam mana kita nak pelajar yang terbaik kat situ. Okay. Okay, so apa kita nak buat? Okay, tergoreng. Nabil, sempadan bawah. Okay, 19.5 cantik Kita ambil yang ni sempadan bawah ni 19.5 sebelum ni kan. Sempadan atas tak diperlukan. Kita ambil sempadan bawah bagi kelas median yang cikgu dah tulis tadi adalah 19.5 Iaitu kita punya daripada 20 dengan sebab sini 19 ni kurang daripada 20 ni maksudnya 19. Tetapi dia 10 lah kat sini, 10 hingga 19. Maka median sempadan bawah kita bawah 20 tapi atas 19. 20 tambah 19 bahagi 2 lah. Dapat 19.5. Okay, tergoreng. Okay, so tambah dengan 1/2 bilangan pelajar semua darab 30 kan, 15 lah ni kan. 1/2 daripada 30. F besar. Apakah F besar? F besar lah. F ni kedudukan di atas pecahan. Bila di atas pecahan adalah jumlah keseluruhan di atas ni. Atau kalau ambil cumulative frekuensi, ambil nombor ni je. Faham ya? Kalau kita ambil kedudukan F besar. F besar di mana? Sebab di atas pecahan. Tengok ya. Ni pecahan kita kan? Ni pecahan kita. F ni di mana? Di atas. F besar ni di atas. Bila di atas, kita ambil yang di atas kita punya kelas ni. Di atas ni. Tapi kalau kumulatif, ambil 9 je. Kalau frekuensi biasa, tambah semua yang di atas dia. 9. Kita letakkan tolak 9. F kecil apa? F kecil yang dalam dia je. Dalam je. Tapi bukan 21 yang ini. 12. F biasa ni 12. Bahagi dengan 12. Darab dengan C kita lah. Berapa C kita? C kita adalah 10. C kita adalah 10. Kenapa 10? 29 tolak 20 tambah 1. Jangan buat macam tu untuk semua soalan. Soalan ni okey lah. The best one, 29.5 sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. Kamu akan dapat 10. So dekat situ kamu akan dapat lah berapa tolong kirakan seorang. Median, tu Nabil dah bantu kita 24.5. 24.5. Inilah median kita. Maksudnya, nampak kan? Kalau cikgu letakkan median kita kat sini 24.5. Eric ni guys. Adakah Eric berada dalam kita punya golongan pelajar 15 pelajar yang terbaik? Sorry Eric, kau fail. Eric fail bukan fail walaupun markah 24 ni markah dia sikit lah kan. Kurang daripada 50. Tapi 24 darab dengan 2 48 lah sebab markah 50 kan.
Dia fail untuk dapat apa? Fail untuk dapat hadiah daripada gurunya. Sebab apa? Sebab cikgu dia nak 15 terbaik. Maka 15 terbaik adalah daripada 24.5 ke atas. Ini pelajar-pelajar 15 ke atas ni. Pelajar-pelajar cemerlang ni. Maka kita nak masuk dapat hadiah daripada Cikgu Hanif ni, maka kita punya markah mesti 24.5 dan ke atas. Maka Eric 24 tak layak. Tak layak sebab apa? Berikan sebab dia. Adakah Eric layak? Tidak layak. Kerana apa? Kerana markahnya kurang daripada median. Itu keyword yang soalan nak. Cikgu tak perlu ulas lebih panjang ya. Dapat C. Okey, mari kita mantapkan lagi. Oh guys, ni soalan ni menarik guys. Menarik sikit je lah ya. Kita ada 5 minit lagi. Kita berada pada soalan 15 soalan. Kita ada lagi 10 soalan. Terkejut tim cikgu. Tak apa, insyaAllah kita bincang soalan 15. Guys, perhatikan soalan ni. Baca baik-baik. Gambar rajah ni alamak, cikgu dah main zoom out zoom in. Nanti tak boleh lah ni. Tak boleh. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah bekas kon berdiameter 0.8 meter dan tingginya 0.6. Air dituang ke dalam bekas pada kadar tetap. Guys, ini soalan kadar. Ya, kadar. Rate of change. Kadar. Bila sebut kadar, ingat per dt. Ini bukan perubahan kecil tu ya. Delta tu. Yang delta sengit-sengit tu ya. Ini soalan rate of change. Okey, kita perhatikan. Diameter kon itu 0.8 diterbalik kan Maka radius dia 0.4 lah kan. Setuju kan? Radius dia berapa? Radius dia 0.4. Berapakah ketinggian kon itu? Height dia lah. Height dia T Cikgu letakkan T dia adalah 0.6. Okey, apa lagi? Oh, dia main dengan H ya guys. Kita main dengan H lah dengan R. Jangan main dengan kita main J dengan T ya. Main dengan R dengan H ya. Okey. Oh, boleh juga kalau gunakan bahasa Melayu pakai JT lah. Allah maaf. Boleh je. Sorry. Pakai JT. Kalau kamu nak pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu. Untuk sekarang ni lah SPM kan. Okey, so air dituang ke dalam bekas pada kadar tetap. Guys, tengok unit ni pun dah nampak dah. Apakah kita punya subjek bagi unit tersebut kalau kamu perasan? Apakah kita punya unit bagi M kuasa 3S-1? Iaitu volume per second. Yang ini adalah apa? Yang ini adalah volume per second. Bila volume per second maksudnya dV per dt. Dalam kata lain kalau kita perhatikan, dia adalah air. Air adalah volume yang mengalir pada kadar setiap masanya. Air dalam bentuk apa? Isi padu. That's why dV over dt. Cikgu buat di ya. Sebab kamu bukan bahasa Melayu. Okey, soalan bagi di per dt sama dengan P. Hitung nilai P jika kadar perubahan ketinggian paras air. Apa yang berubah? Tinggi kita. Apakah ketinggian kita? Kadar perubahan ketinggian dt. Dt per apa? Dt juga. Alamak. Itulah kantoi kat ni. Dt per dt ni pening. Apa kata kita tukar semua pakai bahasa Inggeris? dv per dt, dh per dt. Kalau lebih mudah macam tu. Terconfuse, tercedok. Takut terciduk kat situ. Ya, inilah R, inilah kita punya T kita lah. Asal height kita. Archimedes. Oh, buoyancy force. Daya apungan. Wah, ideal ni dia fizik dia mantap. Dia tengah study fizik lah tu. Okey, dH per dt ya, kita pakai dH ya, d height ya. dH per dt berapa? 0.1. Okey. Unit tak apa, tak tulis dulu tak apa. Ketika ketinggian paras air adalah 0.7 meter. Hitung nilai P kita. P kita yang ni lah kan. Dia nak dV per dt lah. Ingat kita punya kadar perubahan ataupun rate of change, kita ingat chain rule. Okey, ingat chain rules. Chain rule kita, buat macam mana? Kita pisahkan dia. Kita pisahkan dt dia. Letak apa? Satu lagi kita ada dh. Perasan tak kita ada dh? Kenapa dh? Kat sini ada bagi dh. Kan? Maka kita akan gunakan dh. Okey, mari guys. Kita tengok ya. Okey, dv per dh tak ada. dv per dh per dt ada. Yang ni dah ada dah. 0.1. Okey, isu kita perlu cari dv per dh. Mana nak cari dv per dh? Berdasarkan formula V. Apa formula V kita? Formula of cone 1/3 pi r square h. Guys, kita nak differentiate guys. Kita nak dv per dh. Tapi r ni pengacau guys. Dalam pembezaan, ingat bapak ya. Dalam pembezaan, dia tak boleh ada dv per dr serentak dengan dh serentak. Kamu kena hilangkan salah satu ni. Kamu nak differentiate terhadap r ke terhadap h? Kalau nak differentiate terhadap r, h ni kena hilang. Kena gantikan dengan r. Maka kalau kamu nak differentiate terhadap h, maka r ni kena hilang. Cikgu, macam mana nak hilangkan? Kita bukan suka-suka hilang.
Okey, kita tak boleh ganti H dulu. Kita jangan ganti H dulu. Sebab kita nak differentiate. Kita kena hubungkan apakah hubungan yang kita boleh hubungkan R dengan H. Sebab itu kalau kamu perhatikan, di awal soalan ini, dia bagi kita punya R dengan H. Ini boleh buat kita punya persamaan hubungan kita. Bila mana R? Nisbah guys, nisbah. R terhadap H. Berapa nisbah kita? Nisbah R kita 0.4. H kita berapa? 0.6. Dekat sini guys, kita boleh dapat kita punya hubungan kita. So, kalau cikgu buat R per H kita sama dengan 0.4 perkan 0.6. Sebab ini milik R, ini milik H. Boleh ya? Sebab kita nak hubungkan R dengan H. Maka kita nakkan, siapa nak hilangkan? Kita nak hilangkan siapa? Sebab kita nak dV per dH ya, kita nak hilangkan R. Bila nak hilangkan R, kita kena ada sebutan R dalam sebutan H. Maka kita ada persamaan R. Apakah R kita? R kita 0.4 bahagi 0.6. Kamu simplify dapat 2 per 3 H. Kenapa cikgu nak R 2 per 3 H? Kita nak masukkan ke dalam ni. Nampak? Kita nak masukkan ke dalam R ni. So, V kita masih V, bukan dV per dH. So, pi R kita 2 per 3 H kuasa 2 H. Jangan lupa, yang kuasa 2 tu semua tau dalam kurungan tu. Jadi, 1 per 3 pi, cikgu buat kurungan dulu. 4 per 9. H kuasa 2, darab dengan H. Okey, kembangkan dulu. 4 per 9 dengan 1 per 3, kamu dapat 4 per 27. Pi, H kuasa 2, H kuasa 3. Baru kita boleh differentiate guys. dV per dH sama dengan apa? Rendahkan 3 ke depan. 4 per 9. Boleh ya? Pi H kuasa 2. Baru kita masuk 0.27. Sebab H dia nak ketika mana paras air dia 0.27. Boleh ya? Okey, so kita masuk dV per dH. Inilah. 4 per 9 ni darab lah. Masukkan 0.27. So, bila kita masukkan, kita ambil 4 per 9. Pi ni tak perlu darab habis tak apa guys. Tinggal jawapan dalam pi kita. 0.27 kuasa 2. Lepas tu kita darab lah dengan kita punya dH per dt tadi 0.1. Kamu akan tinggal jawapan. Biarkan jawapan dalam pi. Pi tak perlu darab. Ya, biar jawapan macam tu. So guys, cikgu nak tarik perhatian kamu. Sebab dia bagi H kat sini. Okey, kamu perhatikan. Kan kita ada H kita. Kalau sekiranya tengok cikgu masukkan. Sekejap 2 darab 0.27 bahagikan dengan 3. Kadang-kadang soalan boleh trik kamu. Dia kata pada ketika jejari dia adalah 0.18. Guys, kadang-kadang soalan boleh trik kita tau. Dia yang ni sebab dia bagi pada ketika ketinggian paras air. Maksudnya H dia lah. Kita nak H dia adalah 0.27 lah. Ini H dia 0.27. H dia sama dengan 0.27. Sebab dia dengan dV per dH ya. Okey. Kalau kamu perhatikan, dia bagi H 0.27 cantiklah. Tapi soalan kadang-kadang boleh perangkap kita. Dia kata apa? Pada ketika jejari kon tersebut adalah 0.18 meter. Ada pelajar yang cepat dengan rakusnya, dia pergi masukkan R di sini 0.18. Awas. Ini bukan nilai R. Ini adalah nilai apa? Nilai H. Jadi cikgu, kalau dia bagi R, macam mana kita nak dapatkan nilai H? Sebab itu kita ada persamaan ini. Kalau dia bagi 0.18, sebab kita nak dapatkan H, masukkan R kita 0.18. Faham tak? Macam mana pun kita kena dapat H kita ni juga. Bila selesai kamu dapat 0.27, baru kita boleh masukkan H kita. Kita tengoklah keperluan kita. Adakah kita nak masuk R ataupun kita nak masuk H ke dalam soalan kita. So guys, cikgu akan berhenti sampai sini dulu guys. Soalan 16 dan seterusnya. InsyaAllah nanti kita akan panggil untuk second sesi lah cikgu ingat ya. Sebelum, kalau sempat, tak sempat lah ya. Percubaan 21 ya. Cikgu nak teruskan takut nanti hilang mood ya. Sebab sejam setengah dah terlalu panjang. Hari Selasa boleh. Hari Rabu. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan recall kepada semua sekali lah untuk kita punya soalan ni. Soalan ni boleh bikin tercedok ya. Soalan 16 sampai 25 nanti cikgu akan cuba fikirkan bagaimana kita nak buat. So guys, macam mana guys kita hari ni guys? Cikgu rindu dengan pelajar-pelajar P-Teen. Sebab tu cikgu request dengan pengurusan. Cikgu kata cikgu nak buat juga pelajar-pelajar semua sekali lah. Yang mana yang sambung untuk pecutan tu Isnin selama sampai SPM, yang tu tak apalah kan, kita akan bersama bersama. Tapi ada pelajar yang tak bersama dengan kita untuk pecutan. Sebab tu cikgu nak jumpa juga dengan kamu. Boleh tak kita bukakan video dia orang sekejap? Buka kamera sikit boleh? Cikgu nak tengok masing-masing. Boleh? Siapa yang ada kamera, webcam ke? Mungkin kita nak tangkap gambar sikit ke? Cikgu rindu dengan kamu semua. Betul, serius ya. Boleh bukakan kamera sikit masing-masing? Syah, siapa? Syah nak ciao dulu Syah. Buka sikit Syah.
Guys, soalan cikgu ada selalu soalan SBP dengan MSM. Sambil-sambil buka kamera tak apa, buka je. Buka je kamera, nanti cikgu akan kita akan tengok gambar. Sambil-sambil tu juga nak sampai kepada kamu. Cikgu dengan PT Studio kita tengah berusaha untuk buat kelas-kelas strategi 5 minggu. Kamu boleh join juga. Yang tu kelas tu memang tak berbayar lah. Yang pecutan tu yang dah bayar, kita akan buat ada 4 kelas tu. Kemudian cikgu juga dengan PT Studio kita tengah keluarkan e-book khas untuk SPM 2020+. Jadi yang e-book pertama kita dah release bersama dengan scan code soalan SBP dengan MRSM terpilih tau. Kemudian lepas ni kita akan buat kita akan keluarkan e-book part yang kedua. E-book part yang kedua tu lagi special juga sebab kita nak keluarkan bersama dengan video kelas ni. So guys, kamu memang tak nak buka kamera. Tak sporting korang bukan tak kenal sama-sama korang. Sekali dengan cikgu. Ada tak yang nak buka kamera? Ada tak nak buka kamera? Tak payahlah segan. Alip, Alip. Gaya tu Alip. Imran steady Imran. Imran tak payah tutup dengan jari Imran. Relax Imran. Jom. Jangan nak tunggu yang buka kamera ni. Boleh? Faiz Hakimi. Faiz Hakimi dia tutup pula. Alah, magelah pakai tudung. Capai je lah tuala kat situ. Tutup lah. Telekong ke. Okey, Muhammad Imran padu Imran. Cikgu nampak Imran. Teruskan Imran. Nampak macam pakai spek Imran. Kejap kita tengok. Alip, kita suka buka kamera Alip, bukan mic Alip, tak suruh bercakap. Suruh buka kamera. Boleh tak? Steady lah budak-budak pitin kita je, kita je. Nanti cikgu share dengan kamu gambar-gambar dia. Nanti tim kita screenshot hantar ke kamu dalam group. Boleh? Faiz dengan Imran je sporting. Yang lain semua mic rosak lah. Yang mana lain ni? Dah ramai saya buka. Oh, dah ramai baru buka ya. Imran tu buka ya. Bukan Imran ni. Muhammad tu. Muhammad Aidil Oh, tu Aidil. Aidil yang buka. Sorry. Ingatkan Imran. Aidil. Guys, cikgu bagi 1 minit guys. Ke kamu tak bersedia? Yang perempuan-perempuan ni tengah pakai tudung kot cikgu rasa kot. Kita bagi masa sikit. Ataupun dia orang tak bersedia kot. Tak apalah, kita tangkap siapa yang ada je lah. Oh, jap. Okey, Nabil. Okey, tak apa. Kita tunggu jap Kuratu mana Kuratu? Kuratu, Mazal. Boleh? Pija, Nakibah, mana Kibah? Ain. Guys, alamak, lupa lah guys. Macam biasa lah guys, nampak tu guys. Mana nak dapat ni guys? Ini kita panggil sebagai apa? Kita panggil sebagai calculator holder. Siapa nak benda ni? Bukan cikgu jual tapi cikgu nak bantu dengan student cikgu ni. Masih buka lagi kalau tak salah cikgu ya. Masih buka lagi dia boleh buat ni. RM10 je guys. Steady guys, nampak? Letak kat situ boleh main calculator tak? Ataupun tengah sambil study dengan cikgu boleh buka handphone tengok movie. Gitu. Gitu. Okey guys. Allah dia orang ni lah. Gitu. Alah, dia orang tak nak buka kamera, tak bersedia lah. Mungkin nanti kot sebab dia orang tak bersedia betul-betul. Okay, tak apa. Kita akan buat lagi satu kelas lah lebih kurang untuk sambung soalan ni. Nanti masa buat kelas yang kali kedua tu nanti buka kamera Pakai tudung, kalau tak ada tudung pakai telekong. Okey. Cikgu nampak Alip hekal je. Okey. So guys, tak apa guys, cikgu nak buat kata-kata penutup. Kalau jumpa dengan cikgu ke tak jumpa sebelum percubaan, cikgu doakan semua sekali dalam keadaan yang sihat. Yang penting guys nak ambil exam guys. Tips dia, tukar balik view. Okay, tips dia guys. Yang penting, study memang betul study. Semua orang pun tahu kena study, macam nak arrange masa semua, kamu dah tahu dah strategi semua. Yang penting yang cikgu nak pesan kepada pelajar-pelajar PT ni, kesihatan. Kesihatan, tawakal betul Syah tawakal. Tapi yang kesihatan, makan, minum kena jaga. Siapa yang perut yang jarang makan pedas, ketika ni tolong jangan makan pedas-pedas. Cuba jaga pemakanan kamu. Siapa yang ni jangan perut masuk angin. Perut masuk angin mula gastrik. Bila perut masuk angin, gastrik dia tendang ke kepala, kamu nak buat kerja apa pun tak boleh buat. Sebab tu cikgu pesan kepada pelajar-pelajar PT yang ada kat sini, pemakanan, makan makanan yang sihat. Kurangkan makan Maggi guys. Ketika ni siapa yang favorite Maggi, sebulan ni tolong jangan makan Maggi langsung. Sebulan, 2 bulan lah sampai habis SPM tu jangan makan Maggi langsung kalau boleh. Kalau rasa makan kuah-kuah sikit tu tak apalah kan. Kau adik tengah makan geram sangat makan sikit-sikit tak apalah. Jangan kerap sangat habiskan satu Maggi dan sebagainya. Pemakanan kena jaga, waktu makan, waktu tidur guys.
Kalau cikgu dulu belajar, cikgu tak nafikan. Cikgu suka belajar waktu pukul 3 pagi, cikgu suka bangun waktu pukul 3 pagi. Cikgu study ketika pelajar-pelajar pula. Ketika keluarga semua tengah tidur. Jadi waktu the best one pukul 3 pagi, waktu nak menghafal, waktu nak menimba ilmu dan sebagainya, ya. Tidur awal. Jadi kurangkanlah TikTok ke apa benda-benda yang lara tu, kurangkan ke tepi. Siapa yang rasa macam time-time ni nak mengorat boyfriend ke, ada nak try crush ke dan sebagainya, tolong elakkan waktu-waktu ketika kritikal ni. Sebab apa? Sebab takut terluka. Bila terluka, hati terluka, otak tak boleh fokus. Ketika ni fokus betul-betul belajar. Yang rasa nak DM awet-awet ke, kalau rasa-rasa macam nak try tackle lagi. Kalau bersembang untuk bertanya soalan tak apa, tetapi kita kurangkan kita kontrol diri kita untuk kurangkan kita punya risiko-risiko yang untuk hilang fokus. Yang penting keep focus guys. Okay? So guys, jom. Waalaikumsalam crush. Waalaikumsalam awet. Tu dia tiba-tiba Assalamualaikum crush. Okay, so guys, cikgu tak nak panjang-panjang dengan cerita. Kita akan berehat sama-sama. Kita akan berhenti sekejap. Kalau 16 sampai 25 tu, cikgu ingat cikgu buat video je kot. Atau nak buat kelas juga. Oh, paper 2 tak buat lagi. Paper 2 nanti kita akan panggil lagi sekali lah untuk buat paper 2. Nanti sambung dengan paper 2 insyaAllah. Okay, so guys, cikgu ucapkan terima kasih atas masa dengan kamu dekat sini. Mumtazah, Nabil, Alif Aikal, Wafa dan sebagainya. Sedih, rindu semua ada dengan kamu. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.